Assalamualaikum. Hari ini kita akan mempelajari pembesaran kaedah sisi. Pembesaran kaedah sisi. Sesi yang lepas, anda dah pelajari pengecilan. So, hari ini kita belajar pembesaran menggunakan kaedah nisbah sisi. Menggunakan kaedah nisbah sisi. So, kalau lihat di sini, kita ada satu rajah. Rajah ini cikgu lukis sahaja, tidak ada mengikut apa-apa rajah dalam buku teks. Tidak ada kenaan dengan apa-apa rajah dalam buku teks. Dan di sini cikgu berikan nisbah 3, nisbah 2. 3 nisbah 2, di mana kena ingat 3 adalah image ataupun rajah yang kita hendak lukis, manakala 2 itu adalah rajah asal. Rajah asal. Ataupun cikgu boleh letak di sini, kalau tak nak image, kita katakan ia adalah rajah baharu. B. B baru, A asal. Di sini juga telah dituliskan, telah diberikan langkah kerja yang perlu kita buat. Langkah yang pertama, seperti pengecilan, kita mesti dahulu tentukan pusat. Pusat apa? Kalau dalam kes ini soalan pembesaran, maka kita kena tentukan pusat pembesaran. Kita kena tentukan pusat pembesaran. Kalau soalan tak nyatakan pun pembesaran, anda boleh refer kepada nisbah yang diberikan di sini, iaitu 3 nisbah 2. 3 angkanya lebih besar daripada 2. Maka ini adalah pembesaran. So, tentukan pusat pembesaran. Sama ada kita guna A, B, C, D, E, F, G. Terpulang pada awak. Di sini cikgu nak pilih pusat pembesarannya sebagai titik A. Titik A sebagai pusat pembesaran. Sebagaimana untuk pengecilan, katakan kita dah pilih titik A. Titik A kita pilih sebagai pusat pembesaran. Jadi kita boleh guna pakai sama ada garisan AG ataupun garisan AB. Terpulang pada anda. Kalau sesi yang lepas, cikgu pilih yang ada di sebelah kanan kan. So, hari ini cikgu nak ambil sebelah kiri pula lah. So, sekarang cikgu nak pilih garisan AB. Saya choose AB sebagai permulaan saya. Langkah yang kedua, buat pembahagian nisbah. Memandangkan saya memilih AB tadi, maka pembahagian nisbah saya akan buat pada garisan AB. Jadi saya akan lukiskan. Kita guna warna lain. Saya akan lukiskan satu garisan condong berpusat pada A. Jadi mula pada A. Sebelah mana saya tadi saya pilih AB. Jadi saya akan buat di sebelah AB. Garisan condong pada AB. So, saya nak buat pembahagian nisbah. Jadi kita membagi nisbah, kita menggunakan jangka lukis. Saya pindahkan jangka lukis saya di sini. Letakkan pada A. Sebab apa letak pada A? Sebab A tadi adalah pusatnya tadi. Wujud pada nisbah di sini. Wujud pada nisbah sini. Wujud di sini. Kita kena ambil nilai yang terbesar. Nilai yang terbesar di sini adalah angka 3. Nilai yang terbesar sini adalah angka 3. Jadi kita kena bahagikan kepada 3 bahagian. Bagikan pada 3 bahagian. Satu. Pindah. 2.
3. Okay, jadi kita ada 3 bahagian. So, cikgu labelkan. So, kita ni nakkan 3 dan 2. Jadi, cikgu hanya tuliskan 3 dan 2. Okay, 3, 2. Okay, kita lihat balik. Nisbahnya tadi adalah 3 nisbah 2. Okey. Asal baru. Okey, ini objek asal. Jadi make sure kita ambil angka 2. Okey, jadi kita lukiskan garisan daripada 2 ke B. Kenapa B? Ingat, tadi saya pilih AB sebagai permulaan. Okey? Yang ini asal. Kemudian kita nak yang baru. Yang baru adalah 3. Maka dengan bantuan set square, kita lukiskan garisan selari. So, make sure set square anda, tengok, perhatikan, adalah selari dengan garisan B dan 2. Okey, pastikan selari dengan garisan B2. Dan okey, sebelum itu, cikgu lupa. Sebelum itu, kita buat checklist ini tadi. Kita dah buat pembahagian nisbah. Bahagian nisbah dah buat. Kita juga dah buat tentukan pusat pembesaran. Langkah yang ketiga, ini saya terlupa tadi. Lukis garisan pancaran. Okey. Memandangkan kita nak membesarkan objek, maka garisan pancaran kita hendaklah lebih panjang. Okey, garisan pancaran yang pertama tadi adalah AB. So, kita mulakan dengan AB tadi kan. Jadi, garisan yang pertama adalah AB. Cikgu panjangkan. Okay, ini garisan pancaran AB, kita besarkan, kita panjangkan sebab nanti B image nanti akan terletak pada garisan pancaran ini. Okay, barulah kita lukiskan, garisan selari. Kita buat garisan selari. Okay, letak balik set square tadi, selari dengan garisan 2B. Make sure ianya selari, kalau tidak ajar awak akan jadi kurang tepat. Selarikan ke mana? Memandangkan nisbah kita adalah 3 yang baru ini, maka kita selarikan kepada angka 3. Lukiskan garisan selari tersebut. So, di sini awak dapat B yang baharu. Okey, saya tulis di sini sebagai warna. Saya kacap warna ya. Merah lah. So, kita dapat B yang baharu. B image. Okay. Saya padam yang ini. O1. Okay, so kita dapat B image.
Dah dapat P image. Kita cari pula C yang baru. So, C lama ini, C yang lama, kita lukiskan satu garisan pancaran. Okey, lukiskan satu garisan pancaran. Awak guna alat tanda, awak guna set square awak. Lukiskan garisan pancaran. Garis binaan awak lihat. Garis yang saya gunakan ini ada saiz yang lebih halus. Okey. Ini garisan pancaran untuk AC. Untuk kita cari C yang baharu. Okey, bagaimana nak cari C yang baharu? Kita lukiskan garisan selari. Okey, garisan selari. Dengan merujuk kepada B. Kenapa kita rujuk pada B? Sebab kita dah ada B baharu. Jadi, gerakkan set square anda kepada B yang baharu untuk mendapatkan C yang baharu. Okay, untuk dapatkan C yang baharu. So, ini C baharu awak. C image. C prime. Okay. Dah dapat C, kita cari D. Kita cari semua titik terlebih dahulu. Yang bulatan lengkung ini kemudian awak buat. Okay, cari C dengan D. Okay, C dengan D tak ada garisan. Tak ada, kita buatkan garisan itu. Kita lukiskan garisan CD. Okey, lukiskan garisan CD. Lukiskan menggunakan garis binaan. Okey, jadi kita akan buat garisan selari dengan yang ini. Tapi sebelum kita buat garisan selari, kita lukiskan dahulu garisan pancaran. Guna pembaris awak, guna set square awak. Okey, kita lukiskan terlebih dahulu garisan pancaran. Sebabkan ianya pembesaran, maka garisan pancaran itu hendaklah di luar objek asal. Okey. Dan kita selarikan garisan C, D ini kepada C prime. Okey, kena buat hati-hati, kalau tidak nanti awak serabut tengok garisan banyak-banyak. Okey. Jadi awak dapat D prime. Sini. Okey, cikgu labelkan, cikgu bagi nampak the red dots. So that you'll be able to see where is your point. Okay. Dan kemudian kita cari E. So what you should do first is lukiskan dahulu garisan pancaran. Guna pembaris awak. Saya guna komputer senang sikit, si lelah pakai pembarisnya, kecuali saya nak lukis garisan selari. Okey. Ini garisan pancaran untuk AE. Maka point E akan berada pada garisan pancaran ini. Jangan pula E awak boleh berada pada garisan yang lain.
Okey, dan kemudian lukiskan garisan selari. Make sure set square awak selari sama dengan garisan DE. Kalau tidak, nanti tak tepat. So, this is your E. E prime. So, this is your E pun point. Then, same thing with F. Lukiskan terlebih dahulu garisan pancaran. Okay, awak akan mengulangi langkah yang sama berulang kali. So, awak perhatikan, saya lukiskan garisan selari. Okay, selarikan kepada E prime. Sikit dia F. Dan G. Ulang balik langkah yang sama, garisan pancaran. Okay. Selarikan ke F. Awak kena guna 2 set square. Janganlah ikut macam saya. Dalam Tok saya guna 1 set square. Sebab yang ini saya mudah gerakkan sebab dalam komputer. Kalau dalam secara manual, awak kena gunakan 2 set square. Okay. Nanti saya tunjukkan the next set square. Macam mana awak nak buat. Let me rotate this first. Di set square ini awak kena letak di bahagian bawah. Okay, bahagian bawah supaya set square yang ini boleh bergerak di atas set square awak satu lagi. Baru awak boleh buat garisan selari awak dengan tepat. Yang ini kena adjust. Yang ini kena adjust dulu sama dengan garisan yang awak nak buat garisan selari tadi. Okay. And then yang ini awak letak bawah. Supaya set square awak boleh bergerak di atas. Macam saya gunakan puisian ini, jadi saya tak perlulah letak kedua-dua set square di situ. Okay, jadi saya guna salah satu. Sebab yang ini saya gerak mana pun memang yang menghasilkan kedudukan yang sama. Okay, so dapat F, dapat G prime. Dapat G prime. Okay, let's say you only have this answer. Awak tak ingat nak buat lengkung, tak ingat nak buat bulatan. Tak menjadi masalah. Gelapkan terus jawapan awak. Okay, saya gunakan jawapan berwarna biru dengan garisan yang lebih tebal. Tebal kenapa? Sebab itu adalah garisan objek. Warna biru. Ianya adalah garisan objek, maka saya akan gelapkan. Okey. Sambung B
sambung C. Okey, perlu sambung D? Tak perlu sambung D sebab C, D adalah lengkung. Tetapi awak sambungkan D dengan E. Okey, sambungkan D dengan E. Kemudian E dengan F. F dengan G. So that you get part of the answer. Rather than awak biarkan sebegini, awak hilang markah untuk objek awak. Awak cuma dapat markah untuk langkah kerja. Okey. Okay, langkah kerja yang diberi markah adalah membuat pembahagian nisbah dengan betul. Gunakan kaedah yang betul setengah markah. Pembahagian nisbah yang betul setengah markah. Lukiskan garisan pancaran setengah markah. So you get 1.5 marks already. Dan awak dapatkan butiran ini, butiran lurus. Selalunya butiran lurus ini akan membawa setengah markah each. Let's say you have 1, 2, 3, 4, 5, 6 lines. So 6 multiplied by 0.5, you already have 3 marks. 3 marks plus langkah kerja yang awak buat tadi is 4.5 marks out of 10 marks. Okay, let's say if it's 10 marks, that means it is out of 10 marks. Okay. Jadi, kalau dapat soalan macam ini, seperti ini, jangan tinggalkan kosong. Buat sahaja dengan syarat kaedah yang digunakan adalah betul. Okey. So, ini untuk dapatkan garis lurus. Dah siap garis lurus, dah buat garisan objek untuk garis lurus awak, baru awak buat untuk lengkung dan bulatan. So, kalau lihat sini, kita ada satu lengkung CD. Okey. Dan kebetulan, pusat ini sudah ada garis pancarannya sebab garis pancarannya sama seperti garis pancaran B. Jadi tak perlu buat. Kalau tidak, awak kena buat. Okay. Now, kita nak cari pusat O1 ini terlebih dahulu. So, bagaimana kita nak cari pusat O1 terlebih dahulu? Kita kena lukiskan satu garisan. Okay, satu garisan. Saya guna warna lain lah, warna hijau. Okay, satu garisan sama ada ianya berkenaan dengan lengkung ataupun tidak. Tak menjadi masalah. Contohnya saya guna dengan C lah. Saya gunakan C kepada pusat. Okay. So, ini garisan yang saya guna pakai. Dan saya gunakan set square. Untuk selarikan garisan itu, saya wujud pada C. Tengok, saya wujud pada C. Maka saya kena selarikan juga kepada C prime, iaitu C yang baharu. Okay. So, I get new O. O1 yang baharu. So, this is my O. Pusat O. Okay. Kemudian, guna jangka lukis. Letakkan mata jarum pada pusat yang baru itu. Bukakan jangka lukis anda. Supaya ianya boleh sentuh C. Dan juga boleh sentuh D. Tengok yang saya buat ni tak tepat.
double check, boleh sentuh kedua-dua titik. Okay. But make sure awak buat tepat-tepat. Okay. So you get C, D. Baik, kemudian kita buat pula untuk bulatan pusat O2. Masih langkah yang sama. Lukiskan garisan pancaran. Okay, lukiskan garisan pancaran. Kepada O2. Kemudian pilihkan salah satu titik yang ada di sini untuk sebagai buat garisan rujukan. Okay, contohnya saya lukiskan garisan, okay, saya rujuk pada G lah. GO2. Cun. Okay, GO2. Kemudian okay, si bestnya si Cun. Mula Cun-Cun lo. Ya, mula dengan yang asal terlebih dahulu. Kemudian kita selarikan kepada yang baharu. Okey. Hilanglah pula. Okey, kita selarikan kepada yang baharu. Jadi awak dapat O2 yang baharu. Okey, dapat O2 yang baharu. Kemudian untuk jejari bulatan tersebut, okey, kita guna pakai juga G. Guna juga G tadi, G asal. Dan kita guna pakai garis pancaran yang sama. Okey. Jadi kita gariskan kepada garis pancaran yang silang pada bulatan. So lihat. So ini jejarinya. Jadi kita nak cari point. This point yang kita nak cari. Okay, let's say saya labelkan point itu. Haluskan sikit tulisan. Katakan saya labelkan sebagai point 1. Okay, point 1 lah. So, kita akan selarikan garisan G asal dengan point 1 kepada G yang baharu dengan bantuan set square. Okay, dengan bantuan set square. Okay, selarikan kepada G yang baharu. So, you get new point 1.
This is your new point 1 here. Okay, new point 1 is here. So itu pusat O, new point 1. Gunakan jangka lukis awak, letakkan pada pusat O. Okay, gunakan jejari yang baharu tadi dan lukiskan bulatan. So, lihat bulatan awak lebih besar. Okay. So, ikut sahaja 4 langkah ini, maka awak akan dapat. So, ini kaedah pembesaran. Kalau awak perhatikan tadi, kaedah pembesaran ini, set square anda, gerakkan set square anda semua tarik keluar. Kan? Semua tarik keluar. Kalau pengecilan, set square awak bergerak ke dalam. Bergerak ke arah pusat pembesaran ataupun pengecilan. Kalau pembesaran, set square awak bergerak keluar ataupun jauh daripada pusat pembesaran. Okay. So, itu sahaja untuk hari ini. Dan saya nak anda buat latihan. Okay, latihan pada muka surat 93. Iaitu latihan 4.3. Okay. So, sekian saja untuk hari ini.